Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik ke kelas sains kita pada hari ini. Hari ini kita akan pelajari subjek sains tahun 2 bagi unit 5 tumbuh-tumbuhan. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu nak minta adik-adik untuk sediakan pensel dan buku tulis untuk membuat catatan semasa cikgu memberikan penerangan sebentar sahaja lagi. Adik-adik boleh buka buku teks sains muka surat 49 dan kita lihat gambar situasi yang ditunjukkan. Kita lihat perbualan ataupun dialog yang disediakan pada gambar ini. Segarnya kacang panjang ini sesuai dijadikan ulam. Nyamannya udara di sini. Saya pun nak makan juga. Sedapnya. Dan kita lihat ada belalang yang sedang makan daun. Jadi kita lihat di sini, walaupun tajuk adalah tentang tumbuh-tumbuhan, kita dapati benda hidup lain seperti haiwan dan juga manusia mendapat manfaat daripada tumbuh-tumbuhan. Kan? Macam mana tumbuh-tumbuhan memberikan manfaat kepada manusia dan haiwan? Kita akan pelajari pada hari ini. Jadi kita lihat ini adalah situasi di kawasan kebun sayur. Ya, kebun sayur manusia menanam bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan. Ada pokok jagung, ada pokok terung, ada pokok... Anak pokok apa ni tak tahu. Ada pokok kacang panjang. Ada lembu yang sedang memakan rumput. Ada ayam yang sedang memakan jagung. Dan ada belalang yang sedang memakan daun tumbuh-tumbuhan. Okey. Kepentingan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan mempunyai beberapa kepentingan kepada manusia dan haiwan. Pertama, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang pertama, tumbuh-tumbuhan menjadi habitat untuk haiwan. Bila sebut habitat, habitat ini adalah tempat tinggal untuk haiwan. Haiwan yang tinggal di atas pokok seperti monyet, tupai dan burung memerlukan tumbuhan daripada pokok yang tinggi untuk dijadikan habitat bagi haiwan tersebut. Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah menjadi sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Kerana tumbuh-tumbuhan boleh menghasilkan gas oksigen yang akan digunakan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Boleh? Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah menjadi sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Kan, contohnya, budak ini luka, ibunya menyapu cecair daripada tumbuhan pokok lidah buaya untuk mengubati luka budak lelaki. Kerana pokok lidah buaya mengandungi sifat ataupun ciri-ciri yang boleh merawat luka. Dan tumbuh-tumbuhan juga boleh menjadi pelawas kepada haiwan. Contohnya kucing. Kucing memakan rumput ataupun daun-daun tumbuhan kecil untuk dijadikan sebagai pelawas. Pelawas ni maknanya senang untuk kucing ini membuang air besar. Kan? Okey. Seterusnya, tumbuhan juga kepentingan dia adalah sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Kerana kita tahu tumbuh-tumbuhan boleh menghasilkan buah-buahan yang sedap. Boleh dimakan oleh haiwan. Contohnya monyet ini memakan buah pisang. Okey, manusia juga memakan
buah yang dihasilkan oleh tumbuhan dan juga memakan sayur-sayuran daripada pokok sayur. Jadi ada lagi tak kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia? Ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya tumbuh-tumbuhan boleh digunakan oleh manusia untuk manusia membuat perabot, kan? Manusia buat perabot kayu menggunakan tumbuh-tumbuhan. Manusia membuat selain membuat perabot, apa lagi kepentingan tumbuh-tumbuhan? Ada banyak kan? Kalau pokok kelapa tu, air kelapa boleh diminum. Daun kelapa, lidi dia boleh dibuat penyapu. Kan? Kalau pokok pisang, daun pokok pisang boleh digunakan untuk membungkus makanan. Betul tak? Dan banyak lagi kegunaan ataupun kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Seterusnya, keperluan asas biji benih bercambah. Jadi kita tahu tumbuh-tumbuhan, bila tumbuh-tumbuhan nak hidup, tumbuh-tumbuhan memerlukan biji benih. Jadi biji benih ini sebenarnya akan menjadi pokok dewasa. Boleh? Boleh? Boleh faham tak ni? Kita lihat situasi. Bilalah biji benih ini nak bercambah? Saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Saya perlukan air dan udara untuk bercambah. Jadi kita lihat dalam pasu ni ada biji benih. Biji benih ni mendapat air dan mendapat udara dari sekitaran. Kemudian dia kata lagi, saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Maknanya biji benih ni juga perlukan suhu yang sesuai. Kan? Maknanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kemudian beberapa hari kemudian saya bercambah. Maknanya bagaimana kita nak tahu biji benih bercambah? Biji benih akan mengeluarkan akar yang pertama. Jadi keperluan asas untuk biji benih bercambah ialah air, udara dan suhu yang sesuai. Jadi ada 3 sahaja keperluan asas untuk biji benih bercambah. Air, udara dan suhu yang sesuai. Ada ketiga-tiga keadaan ini, biji benih akan bercambah. Kalau tiada salah satu daripada keperluan ini. Contoh, biji benih ni dia dapat udara, dapat suhu yang sesuai, tapi biji benih ni tak dapat air. Agak-agak biji benih boleh bercambah ataupun tidak? Ya, biji benih tidak akan bercambah kerana biji benih memerlukan 3 keperluan asasnya supaya boleh bercambah. Jadi, sebagai pengetahuan, bagi tumbuhan yang berbeza, biji benih tumbuhan yang berbeza mempunyai suhu yang sesuai berbeza. Contohnya, kalau tumbuh-tumbuhan itu sesuai untuk iklim sejuk, untuk biji benih tumbuhan tersebut bercambah adalah mesti suhu yang sejuk. Kerana suhu sejuk itu sesuai untuk tumbuhan tersebut. Tapi jika ada tumbuhan lain yang hidup di kawasan iklim tropika ataupun iklim macam kita sekarang ni, kita duduk di kawasan yang ada panas, ada lembap, mungkin tumbuhan yang mana biji benih dia nak bercambah memerlukan suhu yang suam-suam sikit baru dia boleh bercambah. Kalau suhu sejuk dia tak bercambah. Jadi itulah dia kepelbagaian tumbuh-tumbuhan kan. Tumbesaranku. Kita lihat pula apabila biji benih dah bercambah, tumbuh-tumbuhan akan mengalami
perubahan semasa tumbesaran. Bila biji benih dah bercambah, biji benih tadi akan mengalami tumbesaran. Apakah perubahan yang dapat kamu lihat pada tumbesaran pokok jagung ini? Okey, jadi bila kita nak kenal pasti sama ada tumbuhan itu mengalami tumbesaran, kita akan lihat kepada 4 keadaan yang berubah apabila tumbuhan itu mengalami tumbesaran. Contoh, untuk peringkat tumbesaran pokok jagung, ada 4 peringkat tumbesarannya. Pertama, peringkat biji benih bercambah. Kedua, anak benih bercambah. Ketiga, menjadi anak pokok. Dan keempat, menjadi pokok dewasa. Untuk kita melihat perubahan tumbesaran pokok jagung berdasarkan jadual yang adik-adik dapat lihat di dalam buku teks. Apabila biji benih jagung ditanam, untuk melihat perubahan tumbesaran pokok jagung, kita kenal pasti dulu bahagian tumbuhan yang kita nak tengok perubahannya. Bahagian tumbuh-tumbuhan, pertama kita nak tengok bilangan daun. Kedua, kita nak tengok saiz daun. Ukuran saiz daun. Ketiga, lilitan batang. Ukuran lilitan batang. Pada hari ketiga, kita akan dapat lihat ada 2 helai daun. Saiz daun adalah 1 cm. Saiz lilitan batang adalah 0.3 cm. Kemudian pada hari berikutnya, bilangan daun bertambah menjadi 5 helai daun. Saiz daun bertambah menjadi 1.5 cm. Dan lilitan batang bertambah menjadi 0.5. Pada hari ke-13, kita dapati bilangan daun bertambah menjadi 10. Saiz daun menjadi 1.8 cm. Saiz lilitan batang menjadi 0.8 cm atau cm. Pada hari ke-21, bilangan daun bertambah menjadi 14 helai. Saiz daun menjadi 2.5 cm dan lilitan batang menjadi 1 cm. Jadi kita lihat apabila bilangan hari bertambah, pokok mengalami tumbesaran yang mana kita dapat perhatikan daripada bilangan daun yang semakin bertambah. Bila pokok mengalami tumbesaran juga, saiz daun akan bertambah saiz. Dan lilitan batang maknanya saiz batang pokok tersebut akan bertambah juga. Okey? Jadi kesimpulan dia, semasa tumbesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan saiz lilitan batang dia jadi lebih besar. Boleh? Senang sahaja kan? Saya uji memerhatikan tumbesaran pokok kacang hijau. Alat dan bahan yang diperlukan: tanah, biji benih kacang hijau, cawan plastik, sudip tanah, kanta pembesar dan pelekat. Langkah-langkah dia, isi cawan plastik dengan tanah. Langkah kedua, masukkan biji benih ke dalam tanah. Langkah ketiga, siram setiap hari. Langkah keempat, biarkan anak pokok tumbuh. Setiap 3 hari, cabut 1 anak pokok kacang hijau beserta akarnya. Tampalkan anak pokok tersebut dengan pita pelekat pada buku nota sains. Maksud dia, adik-adik masukkan beberapa biji benih ke dalam tanah, disiram setiap hari. Kemudian, pada hari ketiga, adik-adik cabut 1 anak pokok tadi, tampal di dalam buku nota sains, buku nota sains, buku tulis sains. Kemudian 3 hari kemudian, pada hari ke-6 pula, adik-adik cabut 1 lagi anak pokok dalam buku tulis sains. Adik-adik cabut 1 lagi anak pokok di dalam tanah dan tampal di dalam buku nota sains.
Dan 3 hari kemudian, hari ke-9, adik-adik cabut satu lagi anak pokok daripada cawan plastik yang berisi tanah tadi. Jadi, kita bandingkan ketiga-tiga anak pokok yang dicabut pada bilangan hari yang berlainan. Kita dapati anak pokok yang dicabut pada hari ketiga adalah lebih rendah ketinggian dia berbanding anak pokok yang dicabut pada hari ke-6. Anak pokok yang dicabut pada hari ke-6 lebih rendah berbanding anak pokok yang dicabut pada hari ke-9. Ini menunjukkan bahawa pokok kacang hijau mengalami pembesaran apabila bilangan hari semakin bertambah. Soalan, semasa pembesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan. Apa dia yang bertambah? Kalau daun, apa dia bertambah? Bilangan daun. Kemudian, saiz daun. Kemudian, ketinggian dan lilitan batang. Okey, boleh? Jadi, ada 4 perubahan yang akan dialami oleh tumbuhan apabila mengalami pembesaran. Langkah seterusnya, urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Jadi anak benih akan mengalami satu urutan pembesaran. Urutan ini dinamai peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan. Mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan pelbagai peringkat pembesaran pokok tomato. Jadi peringkat pembesaran pokok tomato bermula di mana? Adakah mula dengan pokok berbuah? Ataupun bermula dengan pokok berbunga? Peringkat pembesaran pokok tomato adalah bermula di peringkat biji benih. Kita susun kan? Jadi kita lihat. Pokok tomato ni ada berapa peringkat pembesaran dia? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat. Okey, jadi antara peringkat pembesaran dia, pokok berbuah, biji benih bercambah, biji benih, pokok berbunga dan anak pokok. Kita nak susun mengikut urutan pembesaran yang betul. Kita tengok pada slide yang seterusnya. Peringkat pembesaran pokok tomato bermula dengan biji benih. Jadi pertama adalah biji benih. Kemudian pergi kepada peringkat yang kedua, biji benih bercambah. Pergi kepada peringkat ketiga menjadi anak pokok. Kemudian peringkat keempat menjadi pokok yang berbunga. Ada bunga. Kemudian peringkat kelima menjadi pokok yang berbuah. Dan pokok yang berbuah ini di mana dalam buah tomato mengandungi biji benih. Jadi biji benih ini akan ditanam semula dan menjadi biji benih bercambah dan peringkat pembesaran pokok tomato ini akan berulang-ulang mengikut urutan yang betul. Senang kan? Keperluan asas pembesaran. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan membesar dengan sihat, tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk pembesaran. Jika tumbuh-tumbuhan ini tidak mendapat keperluan asasnya, tumbuh-tumbuhan akan layu. Faham? Jadi budak ni tanya, mengapa pokok ini layu? Budak lelaki kata, mungkin keperluan asasnya belum mencukupi. Mari kita siasat. Jadi saya uji yang pertama, menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Alat dan bahan, air, kotak, kepingan plastik jernih, dan pokok yang sama jenis dan saiz di label A, B, C, D. Pokok A. Okey, jadi langkah-langkah dia, letakkan semua pokok A, B, C di luar kelas. Pokok A, semua pokok disiram setiap hari. Kecuali pokok A tidak disiram. Kemudian langkah ketiga, tutup dan ikat pokok C dengan plastik jernih. Boleh? Kemudian pokok D pula ditutup dengan kotak. Boleh? Jadi
kesimpulan dia, selepas 2 minggu, kita akan buat pemerhatian dan direkodkan di dalam jadual. Okey. Jadi, sekejap Jadi pokok A tadi, pokok A mendapat cahaya matahari, mendapat udara, mendapat nutrien. Semula. Pokok A, okey, untuk pokok A mendapat keperluan cahaya matahari, mendapat udara, tetapi tidak mendapat air. Pokok B pula mendapat cahaya matahari, mendapat air dan mendapat udara. Pokok C pula mendapat cahaya matahari, mendapat air, tetapi pokok C tidak mendapat udara kerana diikat dengan plastik jernih. Diikat. Pokok C pula mendapat air, mendapat udara, tetapi tidak mendapat cahaya matahari. Kesimpulan dia, selepas 2 minggu, kita akan dapati pokok yang manakah akan tumbuh dengan subur. Nah, pokok B. Kerana pokok B mendapat semua keperluan asas untuk pembesaran dia, iaitu untuk mendapat keperluan asas jadi untuk pokok itu membesar dengan baik, pokok itu hendaklah mendapat keperluan asasnya, iaitu cahaya matahari, air dan udara. Jadi pemerhatian dia untuk pokok B tumbuh dengan subur. Pokok A tumbuh subur tak? Tidak, kerana pokok A tidak mendapat air. Jadi pemerhatian selepas 2 minggu, pokok layu atau mati. Pokok C tidak mendapat udara. Jadi selepas 2 minggu, pokok tidak subur. Pokok D mendapat air, mendapat udara tetapi tidak mendapat cahaya matahari. Pokok menjadi layu. Okey, boleh. Jadi soalan dia, pembesaran pokok B adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas cahaya matahari, air dan udara. Okey? Boleh faham? Okey, kita lihat penyiasatan yang kedua pula. Saya uji menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan, baja cecair dan 2 pokok yang sama jenis dan saiz. Jadi langkah-langkah dia, letakkan pokok A dan pokok B di luar kelas, siram kedua-dua pokok itu setiap hari. Hanya pokok A sahaja dituang larutan baja. Dan didapati pokok mana yang akan tumbuh subur. Mestilah pokok B. Sekejap. Jadi mestilah tumbuhan yang akan tumbuh dengan subur adalah pokok A. Kerana pokok A mendapat larutan baja kan. Ni buku teks ni silap lah. Pokok A mendapat larutan baja maknanya pokok A mendapat nutrien. Pokok B tak dapat nutrien. Jadi ini sepatutnya tanda right cikgu betulkan. Ini right. Pokok A dapat nutrien. Pokok B tak dapat nutrien. Jadi bila pokok A dapat nutrien sebab dituang baja, pokok A tumbuh dengan subur. Pokok B kurang subur kan. Jadi soalan dia, pembesaran pokok A adalah lebih baik kerana mendapat nutrien. Jadi kesimpulan dia, air, udara dan cahaya matahari. Jadi kesimpulan dia, air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Nutrien ialah keperluan penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan.
nutrien menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup subur. Jadi itulah yang kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan pada kali ini. Jadi aktiviti rekreasi sains. Adik-adik boleh buat benda ni. Boneka rumput. Okey, senang saja. Pecahkan bahagian atas telur dan keluarkan isinya. Isinya tu boleh buat telur goreng. Kedua, basuh kulit telur dan keringkan. Ketiga, lukis bentuk mata, hidung dan mulut pada kulit telur. Keempat, masukkan berbola kapas dan taburkan biji benih rumput di atas kapas. 5, siram dengan air setiap hari dan letakkan di sudut rumah yang mendapat cahaya matahari. Jadi akan jadi macam gambar ni. Adik-adik boleh buat. Kalau adik-adik buat, boleh hantar gambar pada cikgu, kan? Okey. Kemudian saya ingat adalah ulang kajilah apa yang kita dah belajar, kepentingan tumbuh-tumbuhan, baca balik. Kemudian keperluan asas untuk biji benih bercambah, ada 3. Semasa pembesaran, tumbuhan mengalami pertambahan yang berikut, kan, mengalami perubahan yang berikut. Kemudian keperluan asas untuk pembesaran tumbuh-tumbuhan ada 3 dan urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan ada 5 disusun ikut urutan. Kemudian apabila adik dah memahami tajuk ini, adik-adik boleh jawab latihan di dalam buku latihan sains. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 soalan. Adik-adik boleh salin soalan dan jawab di dalam buku latihan sains. Okey. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita untuk tajuk tumbuh-tumbuhan bagi sains tahun 2. Cikgu harap adik-adik boleh memahami apa yang telah kita pelajari. Kalau rasa cikgu ajar laju sangat, adik-adik boleh ulang kembali video ni dan tengok sampai faham. Kalau masih tak faham, adik-adik boleh rujuk kepada guru adik-adik ataupun adik-adik boleh komen di bahagian ruangan komen pada video ini. Cikgu harap semoga adik-adik dapat belajar dengan baik dan memahami ilmu yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Sebelum cikgu akhiri, cikgu nak minta adik-adik untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya adik-adik akan mendapat notifikasi jika ada video yang baru daripada channel cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.